Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurniaan daripada Allah kita dapat sama-sama meneruskan lagi muzakarah kita menerusi kitab penawar bagi hati, di mana perbicaraan kita menerusi kitab ini masih lagi pada bab yang kelima, yang merupakan hal yang berkaitan dengan sifat hati yang dicela ataupun sifat mazmumah, sifat hati yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita bersihkan, yang perlu kita hindari, yang perlu jangan beri ada pada diri kita masing-masing sifat-sifat ini, kerana ianya merupakan sifat yang dicela di dalam agama kita apabila ianya ada pada diri kita. Yang mana perbicaraan kita iaitulah berkaitan dengan sifat kikir, berkaitan dengan sifat kedekut, berkaitan dengan sifat kupik, kloret, takajring, bakhil daripada mengeluarkan hartanya kepada yang menjadi kewajipan kepada dirinya. Kerana apakah sifat demikian ada pada diri seseorang? Daripada kerana seseorang itu memiliki sifat kasih kepada harta, sayang kepada harta. Oleh kerana bersifat dengan sifat sayang kepada harta inilah menyebabkan seseorang itu bakhil, kedekut, sayang untuk memelanjakan hartanya terhadap kewajipan-kewajipan yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan ke atasnya. Maka dua sifat ini dibicarakan di dalam satu bab, iaitulah bab yang kelima di dalam kitab penawar bagi hati ini. Muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, di mana pengarang kita telah membicarakan berkaitan dengan asal ataupun punca utama yang menyebabkan adanya seseorang itu sifat kedekut, ialah daripada kerana kasih kepada harta. Sebab kasih kepada harta inilah menyebabkan seseorang itu jadi bakhil. Kerana sayang kepada harta, maka bakhil lah dia. Nak bagi hak ni harta aku, dia kata.
Aku yang berpenat lelah cari dia. Maka oleh yang demikian, punca datangnya sifat itu ialah daripada kerana seseorang itu kasih kepada harta. Maka kasih pada harta ini merupakan sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kasih pada harta inilah maknanya menyebabkan seseorang itu pula lalai daripada melakukan ibadat kepada Allah. Kerana dia kasih pada harta, kerana dia nak memperbanyak-banyakkan harta, kerana dia suka kepada harta, cinta kepada harta, maka secara tidak langsung seseorang ini akan mencari harta dia sedaya upaya dia, sehingga seseorang itu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah kasih kepada harta ini merupakan salah suatu daripada sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu, harta yang kita miliki ini tidaklah dikatakan ianya dicela semata-mata yang ada pada diri kita, tidak. Bukanlah dengan makna orang itu memiliki harta, maka harta yang dimiliki oleh kita itu ialah dicela oleh Allah, tidak. Yang dicela ialah harta yang seseorang itu miliki menyebabkan dia lalai daripada melakukan ibadat kepada Allah, menyebabkan seseorang itu lalai untuk ingat kepada akhirat. Maka ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah harta yang kita milik, yang mana ianya menyebabkan kita lalai daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengarang kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili telah menyebutkan kepada kita berkaitan dengan harta, sungguh pun ianya bukanlah dicela semata-mata, akan tetapi tak sepatutlah bagi kita yang berakal, bagi kita yang beriman kepada Allah, bagi kita yang mencari bekal akhirat untuk berjaya di akhirat, tak sepatutlah bagi kita untuk memperbanyak-banyakkan harta di atas dunia ini. Cukup sekadar yang memadai sahaja, tak perlu berlebih-lebihan. Cukup sekadar hajah sahaja, yang sekira-kira ada harta itu di diri kita, maka menyebabkan kita ini boleh melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar itu, qadar untuk anak isteri kita pakai, makan, apa lagi berkenderaan, mudah ke sana ke sini, ada tempat tinggal, makan cukup, senang untuk kita buat ibadat. Itulah dikatakan qadar hajat, qadar yang memadai pada diri kita. Maka ini ialah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kita mencari harta lebih daripada qadar hajat tersebut, kita menuntut harta lebih daripada qadar memadai itu, maka di sini kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang kita nak sambung pada pertemuan kita hari ini dengan kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin, pada halaman muka surat 45 pada baris yang di tengah. Kata pengarang, adapun yang lebih daripada qadar memadai, adapun yang lebih, yakni harta yang lebih daripada qadar yang memadai, daripada qadar hajat, maka ada padanya pada harta yang kita tuntut tadi yang lebih daripada qadar hajat,
maka pada ketika itu ada padanya 3 kebinasaan. Ada 3 kebinasaan, kecelakaan pada diri kita. Yakni sekira-kira kita tak jaga dia. Sekira-kira kita tak pelihara dia, dapat menjerumuskan kita kepada 3 kecelakaan, 3 kebinasaan, akibat kita menuntut yang lebih daripada harta, daripada qadar yang memadai pada diri masing-masing dan keluarga masing-masing. Bila cari lebih daripada tu, kalau kita tak jaga, menyebabkan kita akan terjerumus di dalam kecelakaan. Apakah kecelakaan tersebut? Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang pertama, bila kita cari harta ni lebih daripada qadar memadai, ada pada diri kita harta yang lebih daripada qadar hajat, pertamanya menyeru ia harta yang lebih daripada qadar memadai ada pada diri kita ni, pada diri seseorang ini, menyeru kepada maksiat. Akan mendorong seseorang itu apabila memiliki harta yang lebih, mendorong kepada melakukan maksiat. Ini kecelakaan yang pertama. Kerana harta kita banyak, harta kita maknanya lebih daripada kadar yang memadai, berlimpah luah, bercurah-curah harta yang kita miliki, maka menyebabkan seseorang itu sekiranya dia tidak jaga, tidak bentengi diri dia, menyebabkan mendorong seseorang itu kepada melakukan maksiat. Kerana apa kata begitu? Kata pengarang, maka kerana bahawasanya orang yang kaya, orang yang ada harta yang lebih, yang berlimpah ruah ni, lebih kuasa, lebih mudah atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Kerana seseorang itu apabila memiliki harta yang banyak, yang berlimpah ruah, lebih daripada qadar hajat pada dirinya dan keluarganya, maka harta-harta ini bagi diri seseorang yang dia miliki, ianya lebih mudah baginya untuk melakukan maksiat dengan harta tersebut. Kerana hartanya banyak, harta dia banyak, dia kuasa, dia mampu. Umpamanya, misal kata nak berzina, mudah, harta dia banyak, misal kata dia mampu. Ini kalau kita tak jaga, contoh saja. Ataupun nak pergi naik kereta ke mana-mana saja, dia mampu nak isi minyak, kerana dia lebih hartanya banyak. Nak pergi jauh-jauh boleh, untuk melihat maksiat dan sebagainya boleh. Maka orang yang harta banyak lebih mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya dia tidak jaga. Andainya dia tidak jaga, bukan kata harta yang banyak itu menyebabkan ianya menjadi satu kesalahan secara mutlak, secara semata-mata, tidak. Kalau bergantung pada diri seseorang lah. Kalau seseorang itu tidak mampu menjaga, maka pada kita itu akan menjerumuskan dia kepada maksiat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang miskin, maknanya sukar sedikit untuk dia melakukan maksiat, hak pesing dengan harta. Hak pesing kena belanja dengan harta, hak pesing kena keluarkan harta. Hanya sekadar maknanya angan-angan begitu je lah, ada nafsu je lah, maknanya, tapi nak buat tak mampu. Tapi orang yang ada harta, dia mampu untuk melakukan perkara tersebut kerana dia memiliki harta yang lebih daripada keperluan. Kerana itu kata pengarang rahimahullah ta'ala, seandainya kita tak jaga, bila cari harta secara berlebihan, menyeru seorang itu kepada maksiat. Kerana orang yang kaya lebih mudah untuk mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin.
Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu ialah bahawa tiada kuasa engkau mengerjakan maksiat. Setengah daripada nak pelihara daripada melakukan maksiat, iaitulah pada ketika seseorang tak mampu untuk melakukan maksiat, yakni daripada kerana tidak mempunyai harta yang lebih tadi. Itu setengah daripada cara untuk jaga hindari daripada maksiat. Banyak lagi cara lain, antaranya dengan cara tidak ada harta yang lebih. Kerana kalau ada harta yang lebih, nak buat apa harta ni? Dia pergi buat perkara-perkara maksiat. Tapi orang yang tidak ada harta yang lebih, dia akan guna harta itu sedaya mungkin dia untuk diri dia dan juga ahli keluarga dia, anak-anak dia. Ini kata pengarang mendorong kepada maksiat. Maka bahawasanya orang yang kaya lebih kuasa, lebih mudah atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu ialah bahawa tiada kuasa engkau mengerjakan maksiat. Dan sabar dan bermula sabar pada ketika kuasa itu, pada ketika mana seseorang itu mampu nak melakukan apa saja, maka pada ketika mampu nak melakukan apa saja ni, nak sabar pada ketika itu lebih sukar, lebih susah daripada sabar pada ketika lemah, pada ketika mana seseorang itu tak mampu. Ayalah, kita mampu, nak buat ni, nak buat tu, mampu. Jadi hati kita nak kepada benda tu, sedangkan kita mampu. Nak sabar daripada perkara itu sukar dibandingkan daripada orang yang memang tak mampu untuk mendapatkan benda tu, hanya sekadar ada nafsu sahaja. Maka kerana itulah harta yang lebih ini mendorong kepada seseorang itu mudah melakukan maksiat derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Yang kedua, bahawa menyeru ia seseorang. Yang kedua, bahawa menyeru ia seseorang. Ataupun yang kedua, bahawa menyeru ia harta yang lebih daripada qadar mencukupi tadi. Kebinasaan yang seterusnya bila ada pada kita harta yang lebih, menyeru, mendorong kepada bersedap-sedap dengan segala yang harus dan yang halal. Mendorong pula kita kepada nak bersedap-sedap dengan harta kita yang kita miliki lebih tadi, untuk bermewah-mewah dengan segala perkara-perkara yang harus dan yang halal. Maka apa salahnya pada ketika itu? Dan apabila adalah badan seseorang, dan apabila badan seseorang itu biasa, yakni telah biasa bersedak-sedak, bermewah-mewah, maka pada ketika itu pula nescaya tiada kuasa ia seseorang yang sudah biasa dah, maknanya bersedak-sedak, bermewah-mewah, untuk meninggalkan bersedak-sedak, bermewah-mewah tadi. Jadi tak mampu dah, kerana dia dah biasa dah dengan makan sedap, dengan bermewah-mewah. Maka pada ketika itu dah dia dah ajar diri dia begitu, tak mampu dah dia nak tinggalkan perkara tersebut. Maka bila begitu, dan nescaya bersangatanlah pula kasihnya seseorang itu akan harta. Maka menyebabkan pula dia akan jadi kasih pada harta. Sebab apa timbul kasih akan harta ni? Kerana dia nak bersedak-sedak, kerana badan dia tadi tu telah terbiasa dah dengan kemewahan, maka dia perlu menjalani kehidupan dia yang seterusnya itu dengan apa yang telah diajar oleh diri dia, iaitu bermewah-mewah. Maka menyebabkan lahir pula kasih pada harta. Kerana apa kasih pada harta ni timbul? Kerana nak kemewahan.
Kalau tak kasih pada harta, duk bui situ, bui sini, misal kata, boroslah kita kata, akan terfikir dalam hati dia, sekejap lagi aku nak makan, aku nak beli ni, kerana dia bermewah-mewah dah untuk diri dia, menjadi tabiat dia dah, biasa dah nak tinggal benda tu payah, maka timbullah sayang kepada harta. Tengok, satu demi satu. Dan apabila kasih ia seseorang akan harta, nescaya terjadilah padanya pada seseorang itu, terjadilah pada seseorang itu beberapa kesalahan. Akan timbul pula beberapa banyak kesalahan-kesalahan. Umpamanya orang minta sedekah jadi tak bagi, ataupun kalau hak wajib nak keluarkan zakat jadi sayang, nak beli ni, nak beli tu, nak pakai kereta besar misalnya, nak tukar kereta lain pula, nak beli rumah lain pula, nak beli tu, nak beli ni pula, hak mahal-mahal misalnya untuk kemewahan diri dia. Pada ketika itu akan timbul beberapa banyak kesalahan-kesalahan. Oleh yang demikianlah sabda Nabi Isa alaihi salam, telah berkata Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa ada kata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Artinya kasih akan harta dunia, kasih akan dunia itu, yakni kasih pada harta itulah secara khususnya, umumnya dunia, itu merupakan kepala tiap-tiap kesalahan, merupakan umbi ataupun punca bagi tiap-tiap terjadinya kesalahan-kesalahan. Kerana kasih pada harta inilah akan timbul kesalahan-kesalahan yang lain. Kerana kerana apa kasih dunia ni merupakan punca kepada tiap-tiap kesalahan? Kerana mula-mula, yakni kerana kasih akan dunia itu ialah perkara yang mula-mula akan menjatuhkan ia seseorang kepada yang syubhah. Mula-mula bila kasih pada harta ni akan pergi kepada syubhah, akan pergi kepada cari benda-benda hak syubhah, kerana nak kepada harta tadi, nak banyak pada harta, kemudian akan menjatuhkan dia kepada yang makruh. Bila harta banyak ni, boleh buat benda tu, boleh buat benda ni, boleh pergi kepada syubhah, kemudian boleh cari benda makruh, kerana dia mampu. Ni tak apa makruh, dia beli misalnya. Kemudian bila duk ajar-ajar begitu, kemudian akan menyebabkan jatuh pula seseorang tadi kepada yang haram, kerana dia mampu, untuk mendapatkan perkara tersebut. Asalnya bawa kepada syubhah, bawa pada makruh, akhir-akhirnya terjerumus seseorang itu kepada benda yang haram. Itu dua kebinasaan, seru mendorong pada maksiat satu, mendorong pula kepada bersedak-sedak. Yang ketiga, kebinasaan yang ketiga, apabila seseorang itu memiliki harta yang lebih daripada qadar memadai, bahawa melalaikan ia harta yang lebih daripada qadar hajat ni, bawa lalai daripada zikrillah, bawa lalai daripada melakukan ibadat kepada Allah. Kerana apa? Harta yang lebih ada pada diri kita ni membawa kepada kita lalai daripada beribadat kepada Allah. Kerana berhimpun di dalam hati itu, akan berhimpun di dalam ingatan hati kita ni berbantah-bantah. Duduk berhimpun dalam hati kita, kata begitu, kata begini, berbantah-bantah dengan umpama koli dan perhitungan dengan umpama kongsi. Duduk berhimpun dalam hati kita ni, harta banyak, kita ada bekerja, mari dalam hati kita berbantah-bantah, nak beri gaji hari ni sebanyak mana, misal kata, ataupun duk kira-kira dengan rakan kongsi kita, kalau kerana kita memiliki kemewahan, duk kira-kira dalam hati kita. Dan segala fikiran, yakni berhimpun di dalam hati kita segala fikiran,
pada menghasilkan dan pada menambahkan harta itu mula-mula. Duk mari mikir nak cari harta, nak tambahkan harta, kemudian pada memelihara harta, kemudian duk fikir untuk tambah harta, nak jaga pula harta, kemudian duk fikir pula pada mengeluarkan harta. Jadi banyak bermain di dalam hati kita. Bila seseorang itu memiliki harta yang lebih daripada qadar hajat. Kalau kata sembahyang pun, misal kata dia sembahyang dia tu dalam hati dia penuh dengan kelalaian, penuh dengan lalai, duk mikir tu, duk mikir ni, ajak lagi nak cari harta pula, ni duk mikir di dalam hati dia. Maka kata pengarang, sekalian yang tersebut menghitamkan ia sekalian yang tersebut tadi, menghitamkan sekalian yang tersebut tadi, menghitamkan akan hati, yakni menghitamkan hati kita daripada ingat akhirat. Kerana penuh dah dalam hati kita ni perkara-perkara yang lain daripada Allah, menyebabkan hati kita hitam untuk ingat kepada akhirat. Bila hati kita hitam ingat pada akhirat, hati kita tu hitam dan menghilangkan ia sekalian perkara yang tersebut itu, akan jernih hati. Akan hati kita tak jadi jernih dah lah, makin hitam dah lah. Bila hati kita hitam, bila hati kita tu tak jernih dan melalaikan, yakni dan membawa melalaikan ia sekalian perkara yang tersebut tadi daripada zikrillah ta'ala, daripada beribadat kepada Allah. Punca daripada mana? Daripada harta yang kita miliki tadi tu lebih. Menyebabkan hati kita tu akan hitam, menyebabkan hati kita akan jadi lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana bermacam-macam dah ada di dalam hati kita, duk fikir nak cari harta dan lain-lain. Inilah yang dikatakan sebagaimana firman Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Artinya melalaikan akan kamu daripada mengerjakan amal ibadat, melalaikan itu oleh bermegah-megah dengan harta dan anak dan lainnya. Lalai kita dengan sekalian perkara itu hingga ziarah kamu akan perkuburan. Ini kinayah daripada mati. Maksudnya, artinya hingga kamu mati serta dan ditanam kamu di dalam kubur. Itu maksud Allah dalam firman-Nya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Maknanya berlumba-lumba, at-takasur ni maknanya telah melalaikan kita dengan perkara-perkara yang kita duk berlumba-lumba untuk mencari kemewahan, nak badi banyak, atau at-takasur. Maka kita duk badi banyak, nak cari harta, megah, kemewahan dunia, duk bermegah-megah, semua tu kita nak memperbanyak, hinggalah kita mati, hinggalah datang mati, kita duk lalai daripada ingat kepada Allah, daripada kerana kita duk cari kemewahan ataupun duk badi banyak, memperbanyak perkara-perkara yang melalaikan kita daripada asal hikmah Allah Ta'ala jadikan kita, iaitulah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kat situ. Inilah 3 kebinasaan yang dinyatakan oleh pengarang kita apabila seseorang itu mencari harta lebih daripada qadar hajat ataupun qadar yang memadai. Sekiranya seorang itu tidak jaga, maka akan menyebabkan dirinya akan jatuh ke dalam kecelakaan. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.